2021-2022, saya mengambil tajuk peranan Baitul Mal di Malaysia. Baitul Mal merupakan pembendaharaan negara yang memainkan peranan penting dalam membangunkan pelbagai bidang termasuk sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Ia terdiri daripada sumber hasil seperti zakat, harta wakaf, cukai-cukai, sedekah, bayaran denda seperti nazar, kafarah dan lain-lain sumber. Baitul Mal ini amat penting untuk masyarakat dan negara. Baitul Mal dalam Islam mempunyai konsep penggunaan harta yang amat luas dan berteraskan 3 falsafah utama yang merangkumi 3 unsur penting, iaitu yang pertama, konsep harta, iaitu ekonomi. Ekonomi ini meliputi semua pengumpulan untuk Baitul Mal seperti harta, wakaf, zakat dan sebagainya. Yang kedua, konsep amanah. Pentadbiran Baitul Mal yang amanah dalam memberikan sumbangan kepada yang layak serta mentadbir Baitul Mal yang berasaskan tulus dan amanah. Yang ketiga, konsep keadilan sosial. Penggunaan sumber-sumber Baitul Mal dan pembahagian haruslah diberikan secara adil dan diberikan hak yang sama, rata dan benar kepada golongan asnaf yang layak. Bagi definisi Baitul Mal, Baitul Mal berasal daripada dua kosakata bahasa Arab, iaitu bait bermakna rumah dan al-mal bermaksud harta. Dan secara ringkas ni kita boleh cakap Baitul Mal ni rumah harta. Dalam istilah moden, institusi Baitul Mal lebih dikenali sebagai pembendaharaan negara. Secara istilahnya, Baitul Mal merupakan suatu bentuk institusi kewangan dan pengurusan harta dalam Islam yang mentadbir pelbagai sumber hasil seperti dana zakat, wakaf, cukai-cukai dan lain-lain sumber yang dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Perkembangan institusi Baitul Mal di Malaysia. Institusi Baitul Mal sememangnya telah lama wujud di Malaysia, tetapi konsep dan pelaksanaannya tidak sama seperti yang pernah diamalkan pada awal zaman pemerintahan Islam. Daripada struktur pentadbiran negara, Baitul Mal merupakan satu unit kecil terletak di bawah satu struktur kuasa perundangan negeri. Struktur pentadbiran Baitul Mal adalah terletak di bawah suatu badan dikenali sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Majlis Agama Islam ni bertanggungjawab secara langsung tentang perjalanan undang-undang pentadbiran agama Islam, termasuk soal harta dan kewangan Baitul Mal di negeri-negeri berkenaan. Maknanya semua negeri ada Baitul Mal. Penelitian terperinci mendapati institusi Baitul Mal dari segi teori dan amalannya di Malaysia terpisah daripada hakikat dan fungsi yang sebenar, serta skopnya telah dipersempitkan dan terbatas dalam bidang pelaksanaan undang-undang harta dalam pengertian yang terbatas. Oleh itu, perlu dilihat kembali amalan yang sedia ada dan berusaha untuk berlaku adil dan meletakkan kembali institusi Baitul Mal kepada kedudukan dan melaksanakan peranannya sewajar seperti yang dikehendaki oleh sistem ekonomi Islam. Antara peranan Baitul Mal iaitu yang pertama, dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta keraifan dalam golongan umat Islam. Yang kedua, untuk membina infrastruktur dan pelaburan dalam aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian. Yang ketiga, menyediakan keperluan-keperluan asas bukan sahaja untuk tujuan pembangunan negara, bahkan ia merupakan tanggungjawab dari sudut kebajikan. Yang keempat, sumber-sumber Baitul Mal juga digunakan untuk membayar gaji pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat secara tetap maupun sukarela. Dan yang terakhir, dapat mempertingkatkan pendapatan umat Islam melalui pinjaman subsidi dan pengeluaran biasiswa untuk keperluan pelajar Islam. Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal. Yang pertama, kharaj. Kharaj ni cukai yang dikenakan terhadap tanah yang dibuka oleh orang-orang Islam secara peperangan atau perdamaian yang tidak dibahagi kepada pejuang Islam tetapi dijadikan harta negara dengan pemiliknya yang asal. Macam cukai tanah lah. Lepas tu yang kedua, jizyah. Jizyah ni merupakan cukai diri yang dikenakan terhadap kafir bukan Islam, iaitu kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Yang ketiga, usyur. Usyur ni cukai yang dikenakan ke atas tanah yang dimiliki oleh orang kafir yang memeluk Islam tanpa melakukan peperangan. Yang ketiga, wakaf dan wasiat, iaitu penyerahan penggunaan harta secara manfaat untuk kebajikan umat Islam. Yang seterusnya, kafarah. Kafarah merupakan denda yang dikenakan ke atas seseorang yang melakukan kesalahan syarak seperti melanggar sumpah, nazar, bersetubuh pada bulan Ramadan atau melakukan sihar. Yang terakhir adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, iaitu kewajipan mengeluarkan zakat pada kadar yang tertentu daripada harta umat Islam dan wajib dibelanjakan kepada golongan-golongan yang tertentu dan berhak, iaitu asnaf. Antara isu dan cabaran institusi Baitul Mal, Antara isu dan cabaran yang dihadapi pihak Baitul Mal adalah terpaksa berurusan dengan pelbagai agensi disebabkan oleh, yang pertama, ketika tiadaan undang-undang yang spesifik. Yang kedua, tanah milik Baitul Mal kurang berpotensi untuk dimajukan.
Yang ketiga, ketidakmampuan waris untuk menyelesaikan bayaran penebusan. Yang keempat, kekurangan kaki tangan yang berpengalaman. Dan yang terakhir, kekurangan pengetahuan masyarakat berhubung hak Baitulmal menurut faraid. Kesimpulannya, kita seharusnya menyedari bahawa kitalah sebagai penyumbang kepada semua sumber Baitulmal sebagai contoh melalui pembayaran zakat yang kita berikan dan daripada pelbagai cara lagi yang kita boleh menyumbang kepada peningkatan sumber Baitulmal ini. Hal ini kerana supaya hak-hak yang sepatutnya menjadi hak golongan asnaf dapat diberikan sekaligus dapat membasmi kemiskinan di negara kita.